Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Matematik tahun 4. Pada minggu ini kita akan membuat ulang kaji penyelesaian masalah bagi operasi tambah dan tolak. Untuk soalan penyelesaian masalah, murid-murid kena tahu kata kunci dan gariskan kata kunci itu. Cari kata kunci dan gariskannya. Untuk soalan ini, murid-murid kena tahu 3 perkara. Yang pertama, diberi. Soalan beri apa? Kita akan gariskan. Yang kedua, dicari. Biasanya pada akhir ayat. Dan yang ketiga, operasi. Operasi apa yang sesuai untuk soalan itu? Untuk operasi, biasanya soalan tak akan cakap dia perlu tambah atau tolak. Soalan akan menggunakan perkataan lain. Apakah perkataan lain itu? Contohnya, tambah. Perkataan lain bagi tambah ialah jumlah, lebih daripada, menyediakan, membeli. Banyak lagi perkataan lain. Ini sebagai contoh sahaja. Tolak pula, baki, beza, dijual, diberi. Okey, jadi untuk murid-murid tahu operasi apa yang perlu, murid-murid kena tahu dulu perkataan apa yang membawa maksud tambah atau tolak. Jom kita buat contoh yang pertama. Okey. Contoh ini dah diberi dalam kertas murid-murid. Jadi murid-murid boleh rujuk lembaran kerja yang cikgu dah bagi sebelum ini. Okey, muka surat 1, 1A. Pandalela ada 13,609 keping poskad Malaysia dan 5,965 keping poskad luar negara. Kira jumlah poskadnya. Cikgu dah cakap yang pertama kita perlu baca dahulu. Yang kedua kita cari kata kunci dan kita gariskannya. Ingat tak 3 perkara yang kita perlu cari? Diberi, dicari, operasi. Okey. Selepas kita baca, kita tahu 13,609 keping poskad Malaysia. Ini maklumat penting yang dia beri. Diberi. Kita gariskan. 5,965 keping poskad luar negara. Ini ialah maklumat yang diberi. Jangan lupa gariskan. Kira jumlah poskadnya. Ini ialah dicari. Dia nak apa? Soalan nak apa? Soalan nak jumlah. Okay. Yang ketiga, operasi. Operasi jumlah. Tadi dekat dicari tu kan dia tanya kira jumlah poskadnya. Okey, jumlah. Jumlah ni apa? Jumlah ialah operasi tambah. Jadi kita dah ada maklumat yang diberi. Kita dah tahu apa yang dia nak cari. Kita dah tahu operasi apa yang perlu digunakan. Sekarang kita boleh selesaikan soalan ini. Untuk selesaikan soalan ini, yang pertama mesti kena tulis ayat matematik. 13,609 tambah 5,965. Sama dengan berapa? Kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. Dah ada jawapan dalam bentuk lazim, kita akan tulis semula di ayat matematik ini. Okey. Jika murid-murid perasan, soalan ini ada 1B. Jadi, soalan ini berkait. B. Bundarkan jawapan pada 1A kepada ribu terdekat. Mana jawapan pada 1A? Yang warna kuning ni. 19,574. Jadi, jawapan ini yang kita perlu bundarkan kepada ribu terdekat.
Berapakah jawapannya? Untuk soalan 1B, cikgu sambung di sini. Okey, ini jawapan daripada 1A. 19,574 kita bundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey, nak bundar kepada ribu, ingat tak lagi lagu yang cikgu pernah ajar? Kita akan cakap daripada rumah yang di belakang. 10, 100, ribu, garis bawah, pandang belakang, bulat. Okay, yang kita bulat ni, kita lihat dia. Miskin atau kaya? Cikgu dah tulis dekat atas ni. Ini boleh menjadi nota kamu. Kalau nak tulis dalam kertas itu lebih baik. Okay, nombor 5 ialah kaya. Kalau kaya, kita tambah 1 di bawah garisan. Ni, tambah 1. Okey, selesai. Sekarang ni, yang kita bulat ini, sebab kita nak tukarkan dia kepada sifar. Bila kita dah tukar 5 ini kepada sifar, belakang dia semua tukar sifar. Jadi, dia ada berapa sifar ni? 3. Okey. 1, 2, 3. Belakang dia ada 3 sifar. Okey, sekarang 9 tambah 1. 9 tambah 1, 10. Okey, kita akan jadikan dia seperti bentuk lazim. Sifar 1. Ingat tak bentuk lazim? Kalau 10, sifar dekat bawah, 1 naik atas kan? 1 tambah 1, 2. 20. Kita tulis di sini. Jadi, 19,574 kita bundarkan kepada ribu terdekat menjadi 20,000. Okey, ini bagi soalan nombor 1B. Contoh yang seterusnya nombor 4. Nombor 4A, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Dia kotak maklumat yang dia bagi. Cari beza antara permainan yang paling diminati dan permainan yang paling kurang diminati. Okay, ingat lagi tak di awal video cikgu ada cakap kita mesti cari kata kunci dan gariskan. Kita ada 3 kata kunci yang kita kena cari. Yang pertama apa? Yang pertama kita mesti cari diberi. Diberi. Mana maklumat yang dia beri? Yang ini maklumat yang dia bagi dalam kotak ni. Okey, yang seterusnya, yang kedua dicari. Yang dicari biasanya ada di akhir ayat. Macam ni. Cari beza. Cari beza, kita gariskan. Antara permainan yang paling diminati dan permainan yang paling kurang diminati. Okey. Dia nak cari yang ini. Jadi, permainan yang paling diminati yang mana? Mestilah yang paling banyak bilangan kanak-kanaknya, betul tak? Sebab itulah orang minat. Yang mana yang paling banyak? Okey, yang ini. Permainan yang kurang diminati, kalau kurang maksudnya yang paling sedikit. Yang ini. Okey, yang ini dia cari. Kita nak cari beza. Okey, yang ketiga, operasi. Tadi pun cikgu ada sebut beza. Operasi apa kalau beza? Operasi apa? Operasi tolak. Okey, jadi maksudnya dalam soalan ni yang besar, permainan yang paling diminati, kita nak tolak dengan permainan yang kurang diminati. Okey. Cikgu dah cakap bila kita dah tahu nak buat apa, yang pertama kita kena buat ayat matematik. Kita kena buat ayat matematik. Okey, ini ayat matematiknya. 15,367 tolak dengan 13,719. Dah ada ayat matematik, kita nak buat apa?
buat bentuk lazim. Okey, cikgu akan buat di tepi ini supaya lebih besar dan lebih nampak. Kamu tulis dekat bawah ni lah ya. Okey, 7 tolak 9. Boleh? Tak. Kalau tak boleh kita pinjam. 6 pinjam 1 jadi 5. 1 yang kita pinjam tu tulis dekat sebelah. 7 potong tulis semula. Jadilah 17. Okey, ingat tak kalau cikgu ajar 17 tolak 9 macam mana kita nak buat? Cikgu tak nak guna batang-batang ni, tak nak ya. Cikgu dah ajar guna jari. Teknik 10 jari. Okay, kita akan sebut 7. Keluar jari 10. Kita akan sebut sampai kita dapat 9. Macam mana? Okey, jari 10. Okey, tadi kita nak, belakang ni 7 kan? Kita akan sebut sampai dapat 9. Okey, mula-mula 7. Sambung. 8, 9. Okey, kita tinggal berapa? 8. Jadi jawapan dia 8 lah. 17 tolak 9, 8. 5 tolak 1, 4. 3 tolak 7 tak boleh, terus pinjam. Jadi 4, 1 tulis dekat sebelah, 3 potong tulis di atas semula. Jadilah 13. 13 tolak 7 sama juga. Kita akan sebut yang belakang 3. Kita akan cakap sampai dapat 7. Okey. 3 sambung. 4, 5, 6, 7. Tinggal berapa? 6. 4 tolak 3, 1. 1 tolak 1, sifar. Perlu tak kita tulis sifar dekat depan macam ni? Dia tak salah. Tapi lebih baik tak perlu tulis. Sebab apa? Sebab dia tak ada nilai. Jadi jawapan kita ialah 1648. Tuliskan balik dalam ayat matematik. Okey. Bentuk lazim ni di bawah ayat matematik ya. Okey, macam biasa kamu dah darjah 4, jadi soalan kamu banyak yang berkaitan. Kalau kertas 2, dia ada 1A, 1B. Mesti macam tu. Sama juga ada 4B. Berdasarkan jadual di 4A yang tadi. 4A yang ke atas ni, cikgu dah lipat. Susun nombor dalam tertib menurun. Okey, ini jadual di 4A. Dia suruh kita susun dalam tertib menurun. Tertib menurun. Okey, kalau penting gariskan. Tertib menurun kita tahu mestilah nombor yang besar ke kecil. Okey, jadi kita terus tengok di dalam jadual ini manakah nombor yang paling besar? Okey, galah panjang. Dia cakap kalau susun nombor, kita susun nombor lah. Jangan kita tulis galah panjang. Kita tulis nombornya. 15,367. Okey, dah. Lagi, yang mana yang besar? Okey, yang ini. 15,202. Okey, siap potong. Yang seterusnya, yang ini atau yang ini yang besar? Okey, mestilah yang 14,419. Siap. Jadi kita tinggal yang terakhir. 13,719. Okey, ini untuk soalan nombor 4A dan 4B. Jadi, untuk latihan yang seterusnya, cikgu harap murid-murid dapat selesaikan dengan sendiri. Yang pertama, kena baca dulu soalan, fahamkan soalan itu, kemudian cari 3 kata kunci. Yang pertama, diberi. Apa yang soalan itu beri? Maklumat yang diberi. Yang kedua, dicari. Biasanya ada di akhir soalan. Dan daripada soalan yang diberi, kita dah tahu operasi. Operasi apa? Tambah atau tolak. Okey, kalau tak faham boleh lihat di awal video cikgu ada cakapkan mengenai ini.
Okey, untuk minggu ini sila buat latihan dalam lembaran kerja yang cikgu dah bagi. Untuk hari Jumaat, muka surat 1 dan 2 sahaja. Muka surat 3 dan 4 kita akan sambung minggu hadapan. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap semua murid-murid dapat selesaikan soalan lembaran kerja dengan baik. Semoga bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.